KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Pada hari ini kita dalam slot Bina Upaya Guru dengan topik perbincangan yang menarik. Kita nak bawakan kepada anda penonton-penonton di rumah sana, jangan berganjak ya. Pada hari ini kita nak bincangkan tentang jom jadi guru ataupun jom jadi cikgu. Anda semua mesti ada simpan cita-cita dan impian untuk jadi cikgu, betul tak? Yalah, mana tidaknya kita tengok cikgu mengajar kat sekolah, rasa seronok je nak jadi macam cikgu kita kan? Jadi nak tahu macam mana nak jadi cikgu? Hari ini kita bawakan kepada anda dua orang panel yang bertanggungjawab untuk hal ini. Jadi yang pertama kita nak kenalkan kepada anda Dr. Abdul Khalil bin Adnan, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pengambilan dan Penempatan Pusat Hal Ehwal Pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya. Saya jumpa dengan doktor ni, saya rasa macam seronok pula. Rasa macam dia jadi cikgu pula rasa je kan? Okey, baik. Dan yang kedua, kita bersama dengan panel yang kedua, iaitu Tuan Muhammad Nazib bin Hashim, Penolong Pengarah Jabatan Pengambilan dan Penempatan Pusat Hal Ehwal Pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia. Apa khabar, Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu dia. Kepada penonton-penonton sekalian, mungkin ada simpan cita-cita nak jadi guru ni. Jadi tumpukan perhatian anda, banyak input-input penting yang akan diberikan oleh tetamu istimewa kita pada hari ini. Kita tak nak buang masa, Doktor. Yang mana kita nak tahu apakah sebenarnya peranan yang kita faham nak jadi cikgu ni kena masuk IPG, iaitu Institut Perguruan. Betul. Pendidikan Guru Malaysia. Ya. Itu dia. Baik, kita nak tahu apakah peranan IPG kepada KPM itu sendiri. Silakan, Doktor. Okey, terima kasih Aiman ya. Terlebih dulu terima kasih kerana menjemput kami di ruangan inilah ya. Okey, sebelum saya menjelaskan peranan Institut Pendidikan Guru Malaysia di Kementerian Pendidikan Malaysia, mungkin saya boleh jelaskan sedikitlah ya tentang latar belakang Institut Pendidikan Guru Malaysia ini ya. Jadi IPGM ini sebenarnya ia berfungsi seperti bahagian-bahagian lain di Kementerian Pendidikan jugalah ya. Jadi kita ada lebih kurang 34 bahagian yang ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebenarnya IPGM ini sebenarnya di bawahnya ada sebanyak 27 IPG yang kita panggil sebagai IPG campus ya di seluruh Malaysia. Dan sedikit sebanyaklah sebelum IPG ini diberi nama Institut Pendidikan Guru Malaysia, ia dikenali sebagai maktab perguruan ya. Saya rasa ramai yang tahulah bila kita sebut dengan nama maktab perguruan ya, di mana kita mengeluarkan pelajar-pelajar lulusan diploma dan juga sijil ya. Tetapi apabila telah dinaikkan taraf sebagai Institut Pendidikan Guru, maka kami ataupun Kementerian Pendidikan mengeluarkan ijazah lah ya, ijazah sarjana muda perguruan. Dan program yang besar yang dilaksanakan di IPG ialah program ijazah sarjana muda perguruan ya, di mana kami melatih guru-guru yang ingin menjadi guru, sama ada untuk dibekalkan di sekolah rendah lah di seluruh Malaysia. Itu antara peranannya lah ya. Dan kita semua tahulah ya bahawa IPG ini sebenarnya adalah satu institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana tujuan utama penubuhannya adalah untuk melatih ya bakal-bakal guru yang kita akan lantik, akan berkhidmat di seluruh ya sekolah-sekolah di Malaysia lah, khususnya di sekolah rendah ya, dalam 3 aliran ya Aiman ya, aliran sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah kebangsaan lah ya. Okey, dan di samping itu juga Aiman, peranan IPG juga melatih ya guru-guru dalam perkhidmatan ya,
di mana guru-guru sedia ada di sekolah. Jika mereka ingin menambah ilmu pengetahuan, kemahiran dan sebagainya, kami ada menawarkan program-program untuk melatih guru-guru yang berkaitan. Ya. Jadi keseluruhannya peranan IPG ini kita boleh bahagi kepada dua. Ya. Satu, melatih guru-guru pra-perkhidmatan dan satu lagi melatih guru-guru dalam perkhidmatan. Oh, dalam perkhidmatan pun ada juga? Ada juga. Dan saya yakin penonton-penonton kita di rumah sana ada yang mungkin baru habis jawab peperiksaan ataupun baru lepas menduduki SPM. Itu dia. Jadi mereka ni memikirkan lepas ni nak jadi apa? Kan? Lepas ni nak belajar dekat mana? Dan apa kerjaya yang sesuai untuk mereka? Jadi kita nak dengar daripada Tuan sendiri. Apakah dia, orang kata, persiapan sebelum mereka ini memilih hala tuju pendidikan ataupun kerjaya yang mereka sukai dan mereka impikan? Silakan Tuan. Okay, terima kasih Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kita tahulah bahawa kita ni, dalam diri kita ni memang dah ada, kata orang, personality masing-masing kan. Dia dah ada cita rasa masing-masing, apa yang dia minat dan sebagainya. Jadi nasihat kami kepada bakal-bakal calon lah yang berminat dan jadi cikgu ni, first sekali kena kenal pasti apakah minat diri dia, ke mana dia nak pergi, khususnya dari sudut di mana dia nak menyambung pengajian dan kemudian apa yang dia nak jadi selepas itu. Jadi untuk itu, kalau dia berminat nak jadi guru, faham dulu kerjaya guru macam mana, tanamkan minat untuk menjadi guru dan peranan para ibu bapa, khususnya kaunselor-kaunselor di sekolah lah. Memang kita galakkan untuk membimbing anak-anak pelajar kita ni supaya mereka dapat memilih laluan kerjaya yang tepat dengan minat dan juga personalitinya. Supaya nanti bila dia dah menceburi ataupun dia dah masuk ke dalam profession keguruan ini, mereka tidak menyesal lah di kemudian hari kan. Kita pun faham cabarannya sangat besar tu untuk menjadi guru ni. Jadi yang paling penting kita kena tahu, para pelajar kena tahu apakah minat dia. Betul. Tak minat, susah nanti. Maknanya bila kita minat ni, buat apa pun kita sanggup. Hatta kita terpaksa mengharungi sungai dan sebagainya untuk pergi ke sekolah pun kita sanggup sebab minat tu cikgu. Yang penting kena sabar nak jadi cikgu ni tahu. Okey, baik. Kita nak tahu, okey, kepada anak semua yang minat ni nak jadi cikgu, apa dia saringan-saringan dia ataupun apakah dia soalan-soalan yang akan ditanyakan? Nak tahu ke? Nak tahu, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Bina Upaya Guru. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Bina Upaya Guru. Baik, dalam topik perbincangan yang sangat menarik pada hari ini, jom jadi cikgu. Wow, itu pastinya kalau kita tanya murid-murid kita dalam kelas tu, nak jadi apa? Ramai yang angkat tangan nak jadi cikgu. Tapi kita nak tahu juga, doktor, berkaitan dengan saringan ataupun pemilihan untuk mereka ni menjadi seorang guru. Macam nak masuk reality TV pula kan? Nak kena ada audition. Mungkin boleh cerita sikit, doktor? Okey, Aiman. Sebenarnya kalau kita lihat di mana-mana institusi pendidikan, contoh universiti pun, untuk mereka menawarkan program, sudah pasti mereka akan memilih calon-calon yang layak dan sebagainya. Apatah lagi calon nak masuk ke bidang perguruan, sudah pasti kita memerlukan calon-calon yang betul-betul ada kualiti, yang betul-betul ada jiwa pendidik itu. Dan oleh itu, sebagai kita pusat latihan untuk melatih guru-guru tersebut, kita sebenarnya telah menetapkan untuk masuk, untuk menjadi guru, sudah pasti saringan yang kita buat itu kita kira agak ketat lah berbanding institusi yang lain. Pertama, kalau kita lihat dari segi syarat kemasukan itu juga. Syarat yang pertama tu, calon perlu mendapat sekurang-kurangnya 5 cemerlang lah dalam peringkat SPM. Agak tinggi juga. Jadi ini sebenarnya menjamin kualiti pelajar yang masuk itu. Dari segi akademiknya lah. Dari segi pengetahuan dia. Itu yang pertama. Apabila calon ini melepasi syarat-syarat yang kita tetapkan, sama ada syarat akademik dan syarat umum,
maka calon-calon ini perlu menduduki ujian yang pertama, Aiman. Ujian yang kita panggil sebagai ujian kelaikan calon guru, ya. Di mana tujuan ujian ini ataupun saringan ini ialah untuk melihat, mencari calon-calon yang kita kata sesuai dari segi sasiahnya, dan juga kita juga melihat kesihatan mental dia. Jadi nampak di situ dah ada beberapa elemen yang kita kata menyaring perkara-perkara yang kita tak mahu ada dalam sistem pendidikan kita, ya. Okey, anda kata calon itu melepasi ujian yang pertama, Aiman. Mereka ini akan dipanggil untuk menduduki 2 lagi ujian, ya. Yang pertama kita sebut ujian kecergasan fizikal. Kecergasan fizikal. Ya, tadi kita nak melihat sama ada kesihatan mental dia sesuai tak sesuai. Dan kita nak tengok sekarang ni sama ada calon ni dia sihat atau tidak dari segi fizikal. Jadi kita tak mahu calon yang masuk ni ada masalah kesihatan yang serius. Apatah lagi bidang perguruan ini, kalau kita tengok situasi sekarang ni sangat mencabar, ya. Jadi kalau calon-calon yang masuk tu dalam keadaan tak berapa baik, tak berapa sihat, jadi agak sukarlah, ya. Okey, dan seterusnya apabila calon itu berjaya ke peringkat saringan tersebut, kita akan panggil saringan seterusnya iaitu temuduga. Ini temuduga ni satu elemen yang sangat penting lah, ya. Klimaks lah ni. Ya. Di mana calon ini akan dilihat, dinilai dari segi aspek personality, ya. Sama ada ia ni sesuai atau tidak untuk kita lantik sebagai guru, ya. Maknanya itulah. Itu persediaan yang perlu kita siap. Kalau macam saya ni personality, boleh tak? Okey, boleh kot, ya. Okey, kita nak tanya kepada Tuan Nazib yang mana yalah biasanya kalau murid-murid ni dia kena daripada usia muda. Untuk mereka ni memilih apa masa depan dia nak jadi ni. Nak jadi guru ke, nak jadi bomba ke, nak jadi polis. Jadi mungkin apa strategi KPM untuk kita beritahu ataupun kita nak mendidik murid-murid seusia muda untuk mengetahui apakah dia kejayaan yang akan mereka ceburi. Silakan Tuan. Okay, baik, terima kasih. Di peringkat KPM khususnya IPJM lah, kita telah pun merangka program-program dan kami di IPJM sangat komited untuk memastikan bahawa maklumat dan juga sebaran berkaitan dengan peluang kerjaya guru ini dapat disebarluaskan ke seluruh masyarakat, khususnya di kawasan-kawasan pedalaman dan juga luar bandar lah. Okey, jadi untuk itu IPJM kita sentiasa melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti promosi karnival, dan juga kita menerima pelbagai jemputan daripada pihak luar untuk sama-sama kita berkongsi maklumat berkaitan dengan kerjaya guru, peluang-peluang untuk menjadi guru dan sebagainya. Terutama syarat-syarat sebagaimana yang Dr. Khalid sebutkan tadilah. Okey, supaya mereka dapat membuat persediaan lebih awal. Kan? Kalau nak jadi cikgu di IPG, ini syarat dia. Okey, jadi selain daripada itu kita juga melipat gandakan usaha kita untuk menyebarluaskan maklumat melalui media sosial lah. Khususnya WhatsApp dan sebagainya lah, yang sekarang ni saya rasa rakyat Malaysia dah sangat rapat dengan teknologi maklumat macam ni, kan. Kesan daripada pandemik kita yang sebelum inilah. Jadi kalau kita tengok guru-guru sekarang ni lebih advance. Ada yang jadi cikgu-cikgu glamour pun ada juga, kan. Lebih glamour daripada artis tau. Okey. Jadi sebab itulah mereka ni perlu kepada orang kata satu pendedahan daripada awal, dan mungkin ada setengah sekolah tu Tuan, mereka ni siap pakai dengan pakaian cita-cita mereka sendiri. Jadi mungkin itu di antara inisiatif yang dapat kita lakukan di sekolah dan sebagainya. Jadi kepada para penonton sekalian, ini dia di antara inisiatif yang boleh kita lakukan di sekolah untuk membina cita-cita mereka, membuat persediaan dengan lebih awal. Tapi itulah tadi doktor sebut tentang markah ataupun dia punya keputusan kena keputusan yang baik. Betul. Jadi mungkin ada yang penonton-penonton kita di rumah, aku tak layak ni.
Tak apalah, tak payah tengoklah. Tapi nanti dulu. Lepas ni doktor akan cerita bagi mereka yang mungkin keputusan mereka ni yang mungkin ialah sedikit lemah untuk SPM ni, ada peluang ke tidak selepas ini doktor? Ya. Para penonton jangan ke mana-mana, selepas ini Bina Upaya Guru. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot Bina Upaya Guru. Nampak makin ramai pula penonton kita dekat TV tu kan. Sebab topik kita bincang ni menarik, iaitu jom jadi cikgu. Nampak lagi ramai mak ayah kat depan TV tu kan. Sebab yelah nak jadikan anak-anak ni sebagai seorang guru. Tapi masalahnya doktor, tadi doktor sebut 5A baru layak mohon. Belum lagi dengan ujian kecergasan, belum lagi ujian bertulis dan sebagainya. Jadi ada peluang ke doktor untuk ni anak-anak kita kat rumah ni kan, murid-murid kita kat rumah ni yang mungkin keputusannya sedikit kurang daripada 5A tu, ada peluang ke doktor? Silakan. Okey, Aiman. Terima kasih Aiman ya bertanya soalan ini ya. Okey, sebenarnya jangan bimbanglah ya. Kerana IPG tidak menganaktirikan ya pelajar-pelajar yang kurang cemerlang lah kita kata ya. Selain daripada syarat 5A itu adalah syarat minimum untuk masuk ke program PICMP bagi laluan perdana, Aiman. Sebenarnya kita juga menyediakan laluan khas yang kita panggil bagi pelajar-pelajar SPM yang mendapat keputusan sekurang-kurangnya 6 kepujian. Jadi 6 kepujian tu agak rendahlah berbanding dengan 5A tadi. Mereka boleh memohon. Antara laluan khas untuk program ini ialah laluan khas murid berkumpulan pendidikan khas. Ini kita beri keistimewaan kepada murid-murid yang kurang upaya ya, untuk memohon. Dan juga kita menyediakan laluan khas, contohnya laluan khas murid peribumi orang asli ya, di kawasan pedalaman mungkin suka untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Jadi ini adalah satu alternatif untuk kita lah, menyediakan laluan untuk mereka berpeluang menjadi guru. Kita juga ada laluan khas bagi murid atlet sukan. Jadi siapa yang aktif bersukan, keputusan akademiknya agak sederhana. Jadi mereka boleh juga memohon. Asalkan mereka mendapat sekurang-kurangnya 6 kredit. 6 kredit itu C lah, Iman ya. Ini antara alternatif ataupun laluan yang kami sediakan kepada semua calon SPM ya, yang asasnya umurnya tidak lebih daripada 20 tahun untuk memohon. Jadi kita ada 2 laluan yang utama, iaitu laluan perdana dan laluan khas, Aiman. Maknanya mungkin dia ada kelebihan daripada satu-satu bidang. Mungkin dia ni seorang atlet bola sepak mungkin, dan dia ada kelebihan di situ dan dia boleh mohon juga, doktor kan. Baik, kita dah teruja dah. Kita nak tahu apa di antara program-program yang ada di IPG ni, doktor. Boleh doktor terangkan sikit? Okey, tak ada masalah. Alright, seperti yang disebut tadilah ya, program besar kami ataupun program besar kementerian ialah program Ijazah Sarjana Muda Perguruan ya. Ini memang khas untuk calon-calon lepasan SPM ya. Seperti yang telah dibincangkan sebentar tadi, Aiman ya. Juga IPG menawarkan program bagi graduan universiti awam ya, dan juga universiti-universiti yang swasta yang bukan bidang pendidikan, tetapi mereka ni berminat untuk menjadi guru, Aiman ya. Contoh bidang accountant contohnya di universiti, mereka bila habis belajar, mereka datang minat untuk jadi guru. Mereka juga boleh memohon program yang kita panggil program diploma pasca siswazah pendidikan, khas untuk graduan lepasan universiti yang mereka ni bukan dalam bidang pendidikan ya. Kita juga ada menawarkan program diploma perguruan ataupun PDP ya, yang ini khas kepada pelajar-pelajar yang kita kata mereka ini tidak ada degree, tidak ada ijazah, tetapi mereka hanya ada SPM dan mereka ni sedang berkhidmat dengan agensi-agensi
di bawah bahagian-bahagian lain di kementerian. Contohnya Jabatan Pendidikan, Jabatan 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 Negeri Agama Islam. Jabatan Agama Islam Negeri contohnya. Jabatan Agama Islam Negeri. Mereka berkhidmat di institusi atau agensi tersebut, tetapi mereka ini tidak ada ijazah dalam pendidikan ataupun kelayakan pendidikan, kita beri ikhtisas tersebutlah. Jadi itu antaranya lah. Dan satu lagi kita juga ada program PITO, kita panggil PITO, ini ialah program intervensi tambah option. Ini khas kepada guru-guru yang sedang berkhidmat di kementerian, di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia, dan mereka ingin menambah nilai tambah lah untuk option yang kedua dan sebagainya. Mereka juga boleh memohon khusus ini di IPG. Dan kita juga menyediakan program-program dalam perkhidmatan yang lain di IPG, di mana guru-guru yang ingin menambahkan kemahiran khusus jangka pendek dan sebagainya, kita menawarkan program ini. Banyak program yang disediakan di IPG ni kan. Okey, baik. Kita mungkin nak minta nasihat sikitlah daripada Tuan Nazib berkaitan dengan sekarang ni cabaran menjadi guru dah semakin mencabar dengan dunia teknologinya, dengan murid-murid yang semakin bijak lah orang kata kan. Jadi kita nak minta nasihat daripada Tuan terhadap generasi baru Malaysia pada masa akan datang. Silakan Tuan. Okay, terima kasih Aiman. Jadi betul lah, sebagaimana kita tahu bahawa generasi yang sekarang ini sedang berhadapan dengan satu cabaran yang sangat besar. Kan mereka mungkin tak sedar. Yang nampak tu ibu bapa, guru-guru dan sebagainya. Jadi ibu bapa dan guru-guru di sekolah memainkan peranan yang besar lah untuk memberi peringatan kepada anak-anak muda kita ni supaya lebih bersedia. Jadi untuk dalam konteks IPG, selain daripada kita membekalkan ilmu pedagogi, ilmu bagaimana nak menjadi guru, jadi kita juga bekalkan kepada pelajar-pelajar IPG ini dengan kemahiran-kemahiran yang lain. Bagaimana nak memimpin, bagaimana nak menjadi jurulatih sukan, bagaimana nak membuat penyelidikan, kajian dan sebagainya. Malah kita juga libatkan pelajar-pelajar kita ni dengan aktiviti di luar, kesukarelawanan, bantu kawasan-kawasan banjir, berkhidmat dengan masyarakat. Jadi semua itu adalah penting bagi membentuk jati diri pelajar-pelajar kita ni sebagai persiapan untuk mereka menjadi guru pada masa akan datang. Dan kita juga libatkan agensi luar masuk ke IPG seperti SPRM untuk memberi pendedahan tentang kepentingan integriti dalam untuk menjadi seorang pejabat awam dan sebagainya, anti rasuah dan sebagainya. Dan juga banyaklah Kementerian Pertahanan, pengajian tinggi yang turut sama membantu kita dalam memastikan pelajar-pelajar kita ni selain daripada dia untuk jadi cikgu, dia juga mahir dengan ilmu-ilmu yang lain yang sangat penting bagi mereka sebelum mereka ni duduk di medan yang sebenar di sekolah. Itu paling penting sekali Tuan. Maknanya mereka ni bolehlah layari di IPG Malaysia kan untuk mengetahui maklumat dengan lebih lanjut. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada yang pertama Dr. Abdul Khalil bin Adnan, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pengambilan dan Penempatan Pusat Hal Ehwal Pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia, dan juga Tuan Muhammad Nazib bin Hashim, Penolong Pengarah Jabatan Pengambilan dan Penempatan Pusat Hal Ehwal Pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia. Jadi apa lagi? Jom jadi cikgu. Okey, terima kasih kepada para penonton sekalian. Dah terbuka dah pandangan kita untuk memilih apakah kerjaya yang akan kita lalui dan apa pendidikan yang perlu kita masuk. Jadi selamat berjaya. Jumpa lagi Bina Upaya Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Terima kasih Doktor. Didik TV KPM